Ayat yang terakhir, alhamdulillah Allah mudahkan hari ini kita capai matlamat kita nak baca sehingga ayat 25. Wabashiril, hari ni ayat ke-25 saya bagi last dekat Kak Mimi. Boleh Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. 25. Silakan. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Kullama. Ambil balik anna lahum, bagi clear sikit bacaan. Anna lahum jannah. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما Berhenti je. رزقوا. Anha. Oh, berhenti kat nahar. Cuma saya nak bagi Okay. bunyi clear sikit. Anna lahum. Anna lahum. Okay. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Bukan wa'utu. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. 25. Okey. So Kak Mimi baca dengan siapa? Ustazah apa? Ustazah Isma. Ustazah Isma. So saya nak Kak Mimi bagi tahu dekat Ustazah Isma, betulkan huruf ha. Ha. Bukan ha pedas. Ha. Betul. Walahum fiha, nanti betulkan balik Okey. So alhamdulillah, sadaqallahul azim. Maka benarlah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Allah mudahkan urusan kita. Kita nak pergi kepada sesi inspirasi. Hari ini yang akan berkongsi inspirasi dengan anda adalah Kak Mimi, atau nama panjang Nur Aini Adnan. Nombor boleh sebut, boleh perkenalkan nombor tim nombor Kak Nur Aini berapa 2017. 2017 Sekejap Nur Aini. Okey, 2017 AMUAC 2017. Ini nombor angka giliran Kak Mimi. Okey, dipersilakan sila kenalkan nama Kak Mimi dan Allahumma salli nombor AMUAC 2017 2017. Kemudian Kak Mimi boleh ceritakan pengalaman dengan Quran, pengalaman manis dan juga pengalaman pahit ketika sekolah rendah dan sekolah menengah ketika bekerja, insya-Allah. Dipersilakan Kak Mimi. Insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini binti Adnan. Nombor giliran saya dekat Al-Mukhlisin Ulul Albab Circle ialah AMUAC 2017. Nama panggilan biasanya Ustaz Zul semua panggil Kak Mimi lah. Kalau Ustaz lah dia panggil Kak Ining. Kalau Ustazah Isma pun Kak Ining. Saya berasal daripada kampung Tok Sabu, Kuala Besut, tapi duduk di Shah Alam dah lama lah. Okey.
Saya nak cerita sikit pengalaman orang kata dengan Al-Quran. Manis dia macam mana, pahit dia pun. Okay, saya bermula dengan, saya akan ceritakan macam mana saya start mengaji dulu masa sekolah rendah. Masa tu sebenarnya saya rasa saya umur 6 tahun. Saya tengah main, orang kata kalau orang Kelantan panggil main kakah, main pondok-pondok lah. Masa tu pegang pakai skirtnya dengan tak pakai tudungnya. Saya tengok ramai kawan-kawan pergi ngaji. Saya ikut pergi ngaji. Padahal datuk dengan nenek saya sebenarnya guru mengaji. Tapi saya, sebab mungkin masa tu diorang rasa saya kecil lagi kot, tak payah pergi ngaji. Saya ikut je diorang dengan pakai skirt tu. Dah sampai kat surau, bila jumpa dengan datuk saya, memang kena rotan lah. Sebab dia cakap datang surau, pakai skirt, tak pakai tudung semua. Memang kena marah lah. Lepas tu sebab datuk saya memang guru mengaji dan nenek saya pun sama. Tapi datuk saya ni tak ada orang nak mengaji dengan dia sebab dia garang. Jadi kalau tak kena sebut, tak kena, memang kena rotan je lah. Tapi sebab tak ada orang nak ngaji, saya tak ada pilihan, saya kena mengaji dengan dia. So memang kalau orang lain daripada Zohor tu sejam 2 jam dah habis, saya tak. Daripada Zohor sampai ke solat asar, lepas solat asar baru saya boleh balik. Sebab memang dia betul-betul jaga macam mana nak baca. So bila dah alhamdulillah dah jam 4 saya berjaya khatam. Lepas tu masuk sekolah menengah, biasalah dengan macam-macam aktiviti. Saya mengaji kat sekolah je. Sebab masa tu ingat yelah dah khatam kan. So macam rasa macam okey lah. Masa tu memang tak ada kesedaran pun. Sekolah agama? Sekolah agama. Tapi macam tu yang rasa macam orang kata perasan lah, macam yelah dah khatam sekolah agama. So tak adalah ngaji sangat. So yang paling teruk saya rasa bila dah kerja, sibuk kerja, memang sungguhlah saya mengaku memang saya lupakan Quran. Kalau mengaji bila dah saya rasa boleh kira dengan jari, bila ada masa ataupun ada sesuatu yang buat rasa nak ngaji lah. Contohnya macam ada kematian ke apalah. So macam kalau sebenarnya lama lah kalau nak ikut tempoh masa saya mengabaikan Al-Quran. Kalau saya ingat tempoh ni saya rasa macam tempoh tu boleh bukan berapa tahun? Ada 5 tahun ke 10 tahun ke? Lama Ustaz sebenarnya. Saya macam bila ingat tempoh ni, saya rasa macam ya Allah, bila ingat balik saya rasa macam teruk sangat. Allah bagi rezeki kerja bagus tapi saya tak ngaji. Saya ingat kalau ikut tempoh tu daripada 2000, lama lah Ustaz, malu saya nak cakap. Memang lama. Sehingga November 2016 kan? Ya Ustaz. Daripada 2001 sampai 2016. Saya ngaji bila perlu. Bila macam saya cakap tadi lah, maksudnya saya tak konsisten pun ngaji. Sebab satu saya rasa macam saya kan dah khatam. So saya pun rasa macam tidak pandai ngaji. Itu kesilapan besar saya sebenarnya. Sorry sekejap. Lepas tu bila saya ingat Allah sayang kat saya, 2016 Allah uji. Saya tak ada kerja, saya tak ada duit. Orang kata macam dengan saya macam-macam lah ujian masa tu. Saya tak tahu nak cakap ujian tu, saya rasa masa tu saya macam kemurungan. Sampai saya rasa saya tak nak jumpa siapa-siapa, saya tak ni siapa-siapa. So masa tu lah saya start baca balik Quran. Sebab saya rasa bila yelah dengar motivasi talk ke apa, macam kononnya nak bagi semangat. Tapi sebenarnya dia sekejap tu je, dia tak bertahan lama. Tapi bila saya buka balik Quran, saya ngaji, saya baca terjemahan, saya rasa macam direct Allah cakap dengan saya, keadaan saya masa tu. Tak daripada situ nak direzekikan Allah. Dan saya ada pergi satu kursus ni, Allah jumpa dengan seorang ahli tam yang sampai sekarang ahli tam saya dekat tam 5. Dia yang ajak saya nak tak ngaji, dia kata konsisten ngaji dalam satu grup. Saya tanya grup apa, sebab ini memang jujur saya cakap tam Al-Mukhlisin ni first saya ngaji yang saya start balik sebenarnya momentum saya nak mengaji.
ditambah dengan ujian. Masa tu saya tak fikir banyak, saya join je. Walaupun saya sebenarnya tak kisahlah. Sebab saya rasa macam saya kena balik dengan Quran. Sebab bila saya baca Quran tu, baru saya rasa betul-betul macam tenang. Walaupun masalah tu tak selesai lagi pun. Tapi dia tenangkan hati. So bila saya start join TAM tu, Boleh share siapa nama kalau boleh share lah. nama dia Tuan Raja Azmi. Dia dulu bekas CEO MAHB. Tapi dia dah resign lah. So, sebab saya tengok dia sibuk, dia kata kat saya dia mengaji sebab dia ada driver. Dia dalam kereta pun dia akan ngaji. So dia sangat bagus, konsisten. Lepas tu itu yang saya join tu. Bila saya join, nak direzekikan lagi. Lepas tahun saya join, admin yang masa tu dia ada kekangan, dia minta ganti. Saya tak tahu kenapa saya ni willingly cakap okey saya boleh ganti dia jadi admin. Saya tak tahu sebab masa tu rasa macam best lah benda ni. Mengaji sebabnya saya jadi disiplin. 7 hari saya mesti khatam 1 juzuk. Jadi macam perasaan tu mari balik macam dulu kan. Macam kita budak-budak dulu seronok bila dah khatam. Tapi dengan ni sebab kita ada group, memang tak berjumpa muka. Tapi Alhamdulillah dia disebabkan Quran ni tak jumpa tapi dah rasa macam satu family. So saya dah jadi admin daripada 2018 tu. Tapi saya cakap terus terang lah. Saya daripada awal 2017 bersama TAM tu, satu lagi kerugian yang saya tak nampak sebab saya tak mendalami pelajaran Al-Quran ni. Saya sebab yalah macam tadilah saya duk perasan saya dah pandai ngaji sebab bila saya ngaji tak ada orang yang tegur, dia orang kata sedap ngaji, betul dia punya ni. Tapi itu yang buat saya rasa macam saya dah pandai ni, macam tu. Okay. Lepas tu kan kejap Kak Mimi. Lepas tu selepas Kak Mimi dah jadi orang kata admin TAM, apa perubahan kehidupan Kak Mimi? Alhamdulillah. Saya rasakan bila start ngaji tu, bila konsisten, sebab satu kita diajar untuk orang kata kita jadi amanah dengan juzuk yang kita bagi tu. Saya dah jadi disiplin ngaji. Lepas tu bila dah disiplin ngaji tu, saya tak tahu nak cakap memang banyaklah perubahan. Sebab saya rasa macam bila masalah bari macam mana pun saya tak macam dulu. Kalau dulu, saya cakap tu terang lah, memang stresnya, memang kerja nak marah orang je lah. Tapi sekarang Alhamdulillah saya boleh tenang. Sebabnya saya nak kata saya pandai sangat bahasa Quran ni tak, tapi sebab bila baca saya start baca, saya guna terjemahan. Dari situ bila kita baca Quran, automatically kita baca terjemahan, kita akan dapat dia punya intipati tu. Macam kita nak cerita dengan orang tak reti, tapi kita faham sendiri macam Allah macam cakap dengan aku lah situasi aku sekarang. Dia jadi macam ada je solusi bila baca Quran tu. Itu yang best sebenarnya. Lepas tu kan tiba-tiba macam mana Kak Mimi boleh terfikir nak kena berguru? Sebab Kak Mimi cerita tadi rasa macam dah boleh baca, tiba-tiba rasa shock diri tu. Tiba-tiba kenapa tu? Ya. Betul. Sebabnya saya rasa turning point saya yang sebetul-betulnya dengan Al-Quran ni PKP. Saya berterima kasih sangat-sangat dengan Al-Mukhlisin sebab daripada PKP tu Al-Mukhlisin ni dia macam macam bojangka tau. Dia macam meletup masa tu sebab masa tu ada keluar dekat Telegram sebab memang ada grup Telegram pun dengan Al-Mukhlisin ni dah lama. Lepas tu ustaz-ustaznya semua aktif, termasuk Ustaz Zul sendiri. Call bagi tahu okey kita ada nak buat satu program ni, kita panggil yang Ulul Albab Circle ni lah. Jadi tapi masa tu semua ustaz bagi free. Kita ngaji, ustaz akan dengar. Maksudnya seorang-seorang. So macam kita orang kena ikutlah jadual yang ustaz bagi. Siapa nak hari ni, dengan ustaz mana, dengan siapa yang ni. Saya sebenarnya nak dengan Ustaz Zul, tapi saya tengok Ustaz Zul dah penuh. Jadi saya macam tak apalah, macam kecewa kat masa tu. Tak apalah, tak ada rezeki, ustaz lain pun okey juga ni, tak apalah. Saya pun masuklah bawa Ustaz Loh. Saya rasa Ustaz Loh ada sini kot. So bila dengan Ustaz Loh tu kan, Ustaz Loh telefon. Saya sebenarnya saya terharu sangat dengan tim Al-Mukhlisin ni. Dia orang sanggup ambil masa telefon. Bayangkanlah dalam satu hari tu, bukan saya seorang, ramai sebenarnya ikut susunan jadual. Dia orang call seorang-seorang, dia orang dengar apa kita ngaji. Free,
tak payah bayar. Dia orang yang call kita, bukan kita call. Padahal kalau ikut adab berguru, kita kena cari guru. Ini guru yang datang kat kita. Itu yang saya rasa macam yang sampai ke hati, rasa macam ya Allah bagusnya. Masa tu start saya sedar bagusnya, kenapa aku tak perasan sama hari ni. Jadi kan bila saya baca dengan Ustaz Loh tu, saya tanya Ustaz Loh berapa persen. Bila Ustaz Loh bagi percentage saya tu, saya termenung je. Saya kata, aku rasa aku dah macam betul dah. Tapi saya tak cakap lagi dengan dia. Tak apalah. Lepas tu kan, Boleh dia kau cakap ajar basic. berapa persen tu? Malunya. Saya rasakan Ustaz, aduh tak sampai pun 50%. Bayangkanlah selama hari ni saya perasan, saya rasa saya baca ni dah sedap. Lepas tu saya terdiam bila Ustaz Loh kata tak sampai 50%. 40 berapa? 45 kalau tak silap. Lepas tu saya macam, tak boleh jadi, apa yang salah? Masa tu ego lagi, apa yang salah ni? Tapi keegoan tu buat saya nak belajar. Apa yang salah je? Saya ngaji yang first class. Jadi saya tak pandang belakang dah. Saya sign up kelas ni, orang kata saya tak kira dah sebab saya nak tahu berapa dah saya nak improve. Saya rasa macam tercabar. Macam kenapa 40% orang lain selama aku ngaji, sebab tak ada orang cakap sampai macam tu. Kalau kata saya duk bajet apa 80% kot. Sekali bila dapat tu dia macam 40%. Macam tu. So masa tu juga Ustaz Loh cerita macam mana nak panjang pendek. Saya memang baca, saya rasa betul dah panjang saya, pendek saya. Tapi sebenarnya saya tak tahu pun panjang saya, pendek saya tu tak betul. Sebenarnya ada teknik dia, simbol dia berapa. Lepas tu hukum mat tak payah cerita lah. Saya memang sangat takut dengan mat sebab saya rasa susah sangat. So bila dah start belajar dengan Ustaz Loh 2-3 kelas tu, saya cakap dengan Ustaz Loh, Ustaz sebenarnya saya nak buat pengakuan. Saya selama hari ni saya rasa saya syok sendiri baca. Sebab saya rasa saya betul dah. Itu pun dah berapa kali kelas, saya dapat 60% je juga. Jadi daripada situ, masa tu saya rasa ya Allah malunya saya pada Allah. Sebab saya perasan selama hari ni, saya ngaji betul. Memang lancar, memang baca sedap. Tapi bila tanya hukum, saya tak boleh jawab. Macam mana saya nak ajar anak saya? Masa tu saya terfikir gitu lah, ya Allah. Aku nak ajar anak. Aku berasa aku dah betul. Kalau aku ajar apa yang aku tahu sekarang, sebenarnya aku dah ajar benda yang salah. Sebab tu saya nekat, tak kira macam mana, saya kena juga belajar. Tapi disebabkan masa tu Ustaz Loh dia dah ada komitmen lain yang banyak, jadi saya tukar pada Ustazah Isma. Alhamdulillah, saya panggil kelas saya join yang ni sebagai bedah tajwid. Sebabnya dia bukan tajwid biasa-biasa. Bukan yang kita belajar kat sekolah dulu. Dia memang dengan formulanya, memang mat yang saya rasa dulu susah tu, bila belajar dengan ilmu keselisi ni, sebab Ustaz Zul ni memang pakar buat formula, saya rasa macam senang sangat. Jadi saya boleh cakap dengan anak saya pun boleh faham dengan mudah. Sebab kat sekolah kan kita belajar ikut buku, ikut nota kan. Kita tak ada formula-formula gini. Jadi bila tu saya rasa astagfirullahalazim, teruknya aku dulu perasan. Itulah alhamdulillah saya rasa sangat-sangat. Program Al-Mukhlisi yang saya dah join ni, yang first tu memang tam lah. Saya dah jadi admin sekarang untuk tam 5. Lepas tu yang Ulul Albab Circle ni, yang ni yang one to one class. Memang amazing lah, saya cakap sungguh-sungguh sebab saya rasa macam dulu-dulu tak dapat lah sedetail-detail ni. Lepas tu Ustaz Zul ni murah hati, daripada kelas dengan one to one dengan Ustazah Isma tu, Ustaz Zul offer pula kelas sebanyak 8 kali dengan Ustaz Zul sendiri, setiap Ahad malam, Selasa malam, setiap minggu. Lepas tu dia kata je sejam, tapi Ustaz Zul ni dia jenis tak loket ilmu. Dia extend juga sebab dia nak bagi. Jadi saya rasa macam aku yang belajar ni, yang banyak tak tahu, patutnya lagi excited nak belajar dengan dia. Sebabnya walaupun Ustaz Zul ni muda, ini saya bukan bodek tau, ini saya cakap ikhlas daripada hati saya. Sebab saya rasa tak ada point nak bodek ke apa. Sebab bagi saya cerita betul daripada hati. Saya rasa bangga dan masa yang sama saya malu. Ustaz Zul umur dia 28, tapi dia punya ilmu dia buat Quran ni, Masya Allah, saya tak tahu nak cakap. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab saya duduk dalam kelas dia, saya jumpa benda saya tak pernah jumpa. Jadi kan macam, dan dia pula bercerita tu, kita nampak macam dia sungguh-sungguh nak sampaikan kat kita tu, ikhlas. Tu yang buat hati saya rasa, saya kena cakap dengan ramai orang, join lah dengan Al-Mukhlisi ni. Saya tak tahu kelas-kelas lain, tapi dengan Al-Mukhlisi ni, saya tak pergi dah kelas-kelas lain sebab saya rasa kat sini, segala mak nenek saya dapat.
ilmu dokti lah, apalah yang tak pernah saya tahu. So macam Alhamdulillah sangat-sangat saya rasa Allah lorongkan saya. Walaupun lambat masa yang lama saya nak berguru dengan Ustaz Zul direct ni, tapi saya rasa bersyukur masih ada peluang lagi. Itulah. Okay, Saya so rasa macam itulah. apa perasaan setelah Kak Memi jumpa Al-Mukhlisin? Itulah Ustaz, saya tak tahu nak cakap, saya bersyukur sangat-sangat. Dan saya rasa setiap kali kalau ada orang bercerita dengan saya masa nak ngaji, saya memang akan sebut Al-Mukhlisin lah. Sebab ni saya rasa platform terbaik saya nak belajar ilmu Quran. Sebab apa saya kata ilmu Quran? Sebab kita di Al-Mukhlisin, kita bukan belajar tajwid je. Sebab Ustaz tu pernah cakap, kalau kita belajar tajwid je, hati kita boleh keras. Dulu saya tak faham. Tapi bila saya perasan ada, bukan saya nak bandingkan dengan orang lain. Bila orang ni, bila kita belajar tajwid je, kita rasa, macam saya dululah, kita rasa dah pandai. Tapi sebenarnya bila kita dalami ilmu Quran ni, banyak sebenarnya. Lagi belajar, lagi macam tak tahu. Macam orang kata macam yang tadi kan Ustaz Zul baca, kalau kita mengaji biasa kita tak sebut nombor-nombor tu, nombor ayat tu. Bila kita sebut tu kita rasa macam lepas tu macam tadi Ustaz Zul tertinggal, tapi sebabkan sebut nombor kita ingat, Ustaz tak baca lagi tadi nombor ayat ke-10. Itu sebenarnya. Jadi kan kita alert, dia ajar kita alert. Tu yang macam makro sebelum ni tak ambil pot pun, makro yang duduk tepi yang bunga apa semua tak tahu pun apa. Tapi sejak belajar ni dia macam tu, saya kata sekecil-kecil benda kita belajar dengan Ustaz Zul tu. Saya kata ilmu Quran, saya tak boleh kata tajwid je sebab dia bukan ni je, banyak Ustaz Zul tadabbur, banyaklah inputnya. Lepas tu yang terbaru ni yang Iqra' Nur. Mula-mula saya ingat Iqra' Nur tu macam Iqra' biasa. Saya kata mula-mula saya cakap tak apalah, ni sebab Iqra' kot. Ada lagi tu orang kata perangai tak baik tu. Tu kata Ustaz. Tapi bila hari tu Ustaz Zul cakap masuklah, Ustaz Lah pun cakap masuklah. Saya kata alamak, tak apa ke nak masuk? Dia kata tak apa, masuk je. Masya Allah, bila saya masuk, patutlah Ustaz Zul masuk. Tak pernah terfikir di akal kita buat kita Alhamdulillah Al-Fatihah tu Ustazah Fatihah ajar kita cerakinkan satu-satu. Kita tak tahu macam, saya tak tahu nak cakap. Sebenarnya saya rasa macam ya Allah banyaknya ilmu. Sampai kan saya balik kampung, saya punya mencari internet sebab saya takut tertinggal kelas. Sebab dia punya cerakin tu, saya memang sungguh saya cakap macam tak terjangkau di akal. Rupanya dalam ada cara dia kita nak pecahkan tu. Dia jadi, lepas tu bila saya belajar cerakin, saya tengok, saya baca Quran pun, dia mulalah nak cerakinkan. Saya tolong mak saya ajar. Mak saya pun ajar dengan budak-budak ngaji. Tadi saya ajar mereka ngaji yang Iqra' yang bersambung. Saya sampai bagi homework kat mereka, boleh tak cerakinkan? Mereka pun macam terkebir-kebir tengok. Sebab benda tu tak biasa. Tapi sebenarnya, sungguh saya cakap, saya tengok budak-budak ngaji tadi, dia tak faham bila bersambung ayat tu. Jadi sebenarnya saya rasa kaedah ni sangat bagus untuk orang yang baru nak kenal. Jadi dia akan faham, oh ayat ni bersambung, dia dah tahu dah. Sebab saya sendiri pun, macam kita selalu confuse kan, ada setengah-setengah yang bersambung macam qalu taj'alu tu macam ni nak sebut ta dulu kejap. Sebab saya jumpa ramai orang confuse macam ni. Jadi bila belajar teknik cerakin ni, kita akan yakin sebutan kita sebab kita dah cerakinkan dia siap-siap. Tapi memang itulah saya nak cakap betapa saya tak tahu nak cakap macam mana. Tapi sungguh saya boleh cakap join lah selagi orang kata ustaz ada apa semua ni. Macam best lah. Sebab saya tak tahu nak cerita. Masya Allah banyak sangat sebenarnya ilmu yang dapat. Okay, so perubahan yang berlaku dalam perbezaan dulu, perubahan Kak Memi masa tu dah mula baca Quran. Tapi perubahan yang seterusnya selepas berguru, apa lagi perubahan yang Kak Memi rasa dalam kehidupan? Itu yang saya nak, kehidupan. Bukan dari segi tajwid. Kalau dari segi tajwid, saya tak ceritalah. Yang pentingnya adalah kehidupan. Okey, silakan. Kehidupan saya rasa macam tadilah, saya rasa lebih tenang. Lepas tu yang saya rasa perubahan yang saya paling syok bila saya dah mengaji ni, saya ajak suami saya join tam dulu. Lepas tu kan saya dengar dia, bila kita dengar dia ngaji kita dah tahu ni ke apa. Lepas tu kan saya rasa ini pun barokah juga. Sebab dah lama saya ajak dia pun join. Dia macam diam je. Tiba-tiba satu hari dia setuju nak join.
saya rasa kan itu anugerah paling hebat lah bila suami saya pun join sekali belajar. Sebab memang itu yang saya nak, itu yang saya doa. Lepas tu kan dia jadi kehidupan kami tu lebih macam mana. Kalau dulu tu kata biasalah umur dekat panas je. Tapi sekarang ni kan apa-apa pun um, kita boleh atasi dengan cara yang baik. Kalau kata jadi apa-apa kita boleh terima secara berhikmah. Kita pandang semua benda musibah pun pandang dengan pandangan hikmah. Sebab tu saya kata Al-Quran ni bila berdamping amazing. Orang kata bila kita pun saya tak tahu nak cakap lah, tapi ini yang saya lalui lah. Yang saya tahu semua jadi mudah. Saya punya kerja yang saya rasa sometimes mustahil boleh jadi mudah. Banyaklah kemudahan yang Allah bagi. Lepas tu kelapangan yang Allah bagi, dan paling penting ketenangan. Ketenangan ni saya rasa duit banyak macam mana pun, kalau kita tak tenang, kita tak boleh beli ketenangan tu. Itu yang saya rasa saya bersyukur sangat-sangat. Okay, the last tips dan juga nasihat kepada diri sendiri, di Kak Memi dan juga sahabat-sahabat berkenaan Quran ni. Berkenaan Quran ni saya cuma boleh cakap, saya cakap dengan sahabat kat sini, saya yakin sahabat sini memang dah konsisten ngaji. Saya cakap juga dengan ahli keluarga saya, ngajilah hari-hari walaupun satu ayat. Sebab orang kata banyak dia punya ni. Mula-mula kita start dulu ngaji, biarpun kita tak tahu apa-apa. Lepas tu kita upgrade level kita pergi belajar. Kita cari ilmu Al-Quran. Sebabnya kita jangan jadikan dia sebagai bacaan orang kata sebab memang kena ngaji. Tapi kita tak tahu kenapa kita kena ngaji. Jadi kan sebab tu kita kena upgrade selalu diri. Dah mengaji, dah pandai, okey kita perbetul pula kita punya bacaan. Sebab level-level bacaan ni pun banyak. Jadi kan macam jangan pernah stop orang kata. Sebab saya mengambil inspirasi daripada Ustaz Zul sendiri. Yang ni bukan orang daripada tim Al-Mukhlisi yang cerita dengan saya. Nak direzekikan saya berjumpa dengan seorang ustaz ni. Dia ni dulu guru dekat Tibun Nabawi, di bawah Ustaz Dasuki. Sebab dia tanya saya, dia memang guru ngaji juga, dia datang rumah. Dia cakap, saya dah ada guru ngaji. Guru ngaji saya bawah tim Al-Mukhlisin. Saya ceritalah siapa dan saya beritahulah pengasasnya Ustaz Zul. Lepas tu dia cakap dengan saya, dia kenal. Sebab dia ni junior pada Ustaz Zul masa belajar kat Mesir dulu. Dan dia kata memang yang dia kenal Ustaz Zul, walaupun dia tak rapat dengan Ustaz Zul, tapi sebab ini pemerhatian dia. Jadi saya rasa macam Masya Allah, Allah nak bagi tahu saya yang saya dah berguru dengan orang yang betul. Sebab dia kata masa dekat Mesir tu, Ustaz Zul belajar, memang orang kata keluar pagi, balik malam. Dia kata memang dia tidur berapa jam pun dia tak tahu. So saya rasa macam, patutlah ilmu yang dia dapat tu orang kata setara dengan disiplin yang dia ada. Jadi kan saya pun start mendidik diri untuk disiplin, belajar Quran ni, belajar usaha sebanyak mungkin nak cari ilmu. Dan saya pun ingat pesanan Ustaz Zul kata, kalau kata kita letih bila buat sesuatu, kita tanya diri kita balik, kenapa kita mulakan benda yang kita buat. Itu memang saya pegang. Sebabnya terus terang saya cakap, saya memang kita lah saya rasa normal kalau tiba-tiba kita rasa malas lah, letih lah tiap-tiap malam kelas. Tapi kan bila seorang murabbi ni, saya memang panggil dia murabbi sebab dia memang dia layak panggil murabbi. Bila dia cakap macam tu, saya terfikir, dia yang mengajar hari-hari, aku ni dengar je, ambil je ilmu dia. Itu pun aku nak komplain letih. So macam benda-benda macam tu yang buat saya rasa macam, saya takkan stop belajar. Orang kata, walau orang kata sehingga insya-Allah lah, selagi Allah bagi peluang, bagi nyawa ni, saya nak juga ingatkan diri saya dan nak ajak sahabat-sahabat, jangan pernah rasa letih dan jemu untuk gali ilmu Al-Quran yang memang orang kata ibarat laut yang luas ni. Sebab yang kita belajar ni, saya ambil pengajaran diri saya, perasaan pandai tapi dah belajar baru tahu teruknya tak pandainya saya. So gitulah, saya pun yakin bila kita bersahabat dengan Quran, banyak kemudahan, kelapangan dan ketenangan Allah akan bagi, insya-Allah. InsyaAllah. Itu je Ustaz saya rasa. Okay, Banyak kasih, saya cakap. Sorry ya, banyak pula cakap. Okay, so terima kasih Kak Memi. Apa yang Kak Memi ceritakan, saya terima kasih banyak-banyak. So benda yang Kak Memi cerita tu, kalau Kak Memi sambung lagi cerita tu, saya rasa saya yang menangis.
Cukup sekat tu dulu. Saya minta maaf kalau cerita je tentang macam mana saya belajar dekat Mesir, saya tak boleh cerita panjang. Itu je. Dia mula mengalir air mata sebab saya ingat macam mana saya nak dapat sesuatu benda, saya nak dapat mutiara bukan mudah. Dan apa yang saya dapat hari ini bukan mudah dan saya nak bagi dekat anda pun bukan mudah. Macam sekarang yang anda tengok, saya bukan cerita tentang kata keletihan ke apa. Saya bagi office start daripada pagi sampai malam pun saya tak balik lagi sampai sekarang. Sebab kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk bukan diri kita. Kita hidup untuk orang. Kalau saya hidup untuk diri saya sendiri, balik office balik 5.30, saya balik 5.30, saya balik, saya dengan suami, dengan isteri, dengan anak, so saya boleh tidur, so tak ada masalah lah. Tapi saya fikirlah umur saya umur yang tak berapa nak panjang ni, so apa yang perlu saya lakukan untuk memberi manfaat kepada anda semua, insya-Allah. Okay, so saya nak kongsikan dengan anda bagaimana tahap anda, apa yang jenis yang anda al-mukhlisin nak bawa kepada anda sehingga ke akhir hayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada pertamanya, daripada kita mula daripada tam. Kita mula daripada tam. Saya buat macam ni daripada tam. Tam ini adalah platform yang pertama yang kita bawa. Ini adalah platform yang pertama yang kita bawa kepada anda. Kemudian kita bawa anda kepada TD, Tajwid Digital, ataupun anda boleh pergi kepada ID, Iqra Digital. Daripada benda ni, kita nak bawa anda, jenis anda seterusnya kepada apa? Kita nak bawa jenis anda kepada ITQK. Yang ni, ID dengan TD ni, Iqra Digital ataupun Tajwid Digital adalah satu platform anda boleh tengok saya dalam keadaan benda yang dah rekod. Benda yang dah rekod, anda dapatkan ID dengan TD, benda ni dah rekod. So anda boleh tengok saya 24 jam, access 24 jam, anywhere, anytime, boleh bila-bila masa saja. Kemudian yang ni ITQK yang Kak Mimi cerita tadi. Kak Mimi cerita 2 kali seminggu, tetapi Kak Mimi lupa satu lagi yang cerakin tu. Jadi 2 tambah 1 jadi 3. Jadi seminggu kita ada 3 kali. Jadi 3 kali 4, 12 kali. Kemudian jenis anda seterusnya kita panggil UAC. Ulu Abad Circle, dan yang terakhirnya yang tahun harapan kita akan buka QLC. QLC ni mana? Quran Level Circle. Daripada bawah, daripada tam ataupun anda sebagai hanya follower al-mukhlisin saja, kita bawa jenis anda, kita nak datangkan adalah dipanggil sebagai 3M plus 2M jadi 5M. Kita nak jadikan anda pencinta Quran. Daripada anda 2M jadi plus 3M. Maksudnya anda bukan sekadar mengaji Quran, tetapi anda dapat menghafal Quran. Kemudian apabila anda membaca Quran, mengaji Quran dengan betul, tajwid yang betul, anda menghafal Quran, kemudian anda akan dapat memahami Quran, kemudian mengamalkan Quran, kemudian menyampaikan Quran, maka inilah benda yang dinamakan pencinta Quran yang sebenar. Kita nak jadi pencinta Quran yang sebenar. Bukan sekadar kita mengaji Quran, tetapi kalau anda sekadar mengaji Quran, anda kata macam mana nak baca Quran, nak baca Quran bertajwid dengan cara yang betul. Kalau anda tak hafal, anda tak akan capai level untuk bacaan yang betul. Sebabnya kena hafal. Cara nak memahami Quran, cara nak baca Quran, cara yang betul adalah dengan menghafal Quran. Cara nak memahami Quran adalah kena hafal. Macam mana nak hafal? Umur saya dah 60, 70, 80. Umur saya dah semakin menuju kepada akhir alam kubur. Maksudnya umur saya dah banyak, pengalaman saya dah banyak, tapi otak saya dah semakin pudar. Itu silap. Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu memberi syafaat kepada kita. Al-Quran itu sangat power. Al-Quran itu bukan bacaan biasa-biasa. Jadi macam mana kita? Jadi dia bukan bergantung kepada usia ataupun umur, tetapi bergantung kepada usaha anda, kemahuan anda. Anda nak menuju ke akhirat, anda nak menuju kepada alam kubur, betul-betul nak menuju ataupun nak buat persediaan, betul-betul nak buat persediaan ke tak? Kalau tak buat betul-betul persediaan, maka anda tak akan dapat. Sebabnya apa? Tuhan tak nilai kepada usaha anda, tapi Tuhan nilai kepada tak nilai kepada hasil, nilai kepada usaha. Jadi usaha betul-betul, insya-Allah. Dan kita dah ada orang kata
Kenapa Ustaz kata hafal Quran? Sebab platform yang kita buat ini, platform ataupun cara kita buat ni, cara sebut nombor ayat ini adalah satu titik permulaan. Itu ada satu titik permulaan anda untuk hafal Quran. Macam mana saya boleh ingat contohnya ayat yang saya terlupa baca tadi, ayat yang ke-11, ayat 10, sepatutnya saya baca ayat ke-10. Saya dah mulai ingat dah. Sebabkan momen fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yaktub, ayat ke-10. Saya tengok sekali lagi ya. Saya nak jadikan ia momen dalam kehidupan saya. Yes, betul. Tengok, saya dah boleh hafal. Sebabnya momen itu mengingatkan saya. Anda tegur saya, Ustaz tak baca lagi ayat yang ke-11. So ayat yang 11 saya dah ingat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu adalah satu saya nak tunjuk cara macam mana kita nak mengingat Quran. Nak mengingat Quran dia ada teknik dia, dan teknik yang Al-Mukhlis bawa adalah salah satu langkah untuk anda hafal Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafhumnya, siapa yang bawa Quran insya-Allah dia akan berjaya dunia akhirat. Siapa yang dalam hatinya kosong tanpa Quran seperti rumah yang buruk. Jadi jadikan diri anda penghafal Quran. Macam mana nak hafal Quran? Mulakan daripada sekarang. Kita dah banyak kata tunjuk contoh-contoh yang kita dah dapat. Alhamdulillah, macam yang saya tengah latih sekarang adalah 4 orang yang saya tengah latih, dan saya dah dapat hasilnya. Walaupun dia sebut mula-mula hafal Quran susah, dah dapat miak ke apa, alhamdulillah dah dapat hasil insya-Allah. Itu sajalah perkongsian saya pada hari ini.